Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam IPGK sahabat. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membentangkan berkaitan dengan topik anjakan-anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) dan implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri iaitu Muizzuddin bin Mahasan dan seterusnya Hajar dan Vivian. Jadi, dengan lafaz yang penuh mulia, Bismillahirrahmanirrahim, kami akan memulakan perbincangan dan pembentangan kami berkaitan dengan tajuk ini. Jadi, mari kita lihat apa itu PPPM. PPPM bermaksud Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu di mana ia adalah sebuah inisiatif yang strategik yang dirancang untuk membantu perkembangan dan peningkatan sistem pendidikan di Malaysia. PPPM ini memiliki beberapa versi yang diperbaharui dari waktu ke waktu. Yang paling terkini adalah PPPM 2013 hingga 2025. Tujuan utama PPPM ini tidak lain tidak bukan adalah untuk mencapai pendidikan yang berkualiti, inklusif dan setara untuk semua individu di Malaysia. Marilah kita sama-sama ketahui apa itu tujuan utama PPPM. Jadi, tujuan PPPM yang pertama tidak lain tidak bukan adalah untuk memastikan akses pendidikan yang inklusif dan sama rata. PPPM juga bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan yang inklusif dan sama rata kepada semua individu, tanpa mengira latar belakang sosial, etnik, agama atau kecacatan. Ini juga termasuk usaha bagi menangani jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar. Tujuan yang kedua PPPM adalah untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Salah satu fokus utama PPPM ialah meningkatkan kualiti pendidikan di semua peringkat, dari prasekolah hingga ke pengajian tinggi. Ini melibatkan penambahbaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran, meningkatkan kelayakan guru dan menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang mencukupi. Bagi tujuan yang ketiga pula adalah untuk meningkatkan kaitan pendidikan dengan alam pekerjaan, di mana PPPM ini bertujuan memastikan pendidikan yang diberikan dapat mencerminkan keperluan dunia pekerjaan dan melahirkan graduan yang bersedia menghadapi cabaran dalam pasaran kerja. Ini secara tidak langsung bermakna ianya adalah melibatkan pembangunan kurikulum yang relevan, menyediakan latihan kemahiran dan mengukuhkan hubungan antara institusi pendidikan dan industri. Tujuan yang keempat pula adalah bagi menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. PPPM menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat bukan hanya terhad kepada peringkat pendidikan formal. Ini termasuk pembangunan program pendidikan tidak formal, latihan vokasional, pengiktirafan pembelajaran terdahulu dan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan berpendidikan sepanjang hayat dalam menghadapi perubahan pesat dalam era globalisasi. Dan tujuan PPPM yang kelima adalah bagi meningkatkan tadbir urus dan pengurusan pendidikan, di mana PPPM berusaha untuk menambah baik tadbir urus dan pengurusan pendidikan dengan memperkukuh kapasiti institusi, meningkatkan accountability dan menggalakkan ketelusan dalam penggunaan sumber pendidikan. Seterusnya, marilah kita sama-sama berbincang berkaitan dengan cabaran pendidikan dalam abad ke-21. Jadi, cabaran yang pertama dalam abad ke-21 adalah pengintegrasian kemahiran abad ke-21, di mana seperti pemikiran kritis, kreativiti, kolaborasi dan kemahiran digital dalam kurikulum dan pengajaran masih menjadi cabaran. Kemaskini kurikulum dan latihan guru yang mencukupi diperlukan supaya guru dapat mengembangkan dan mengintegrasikan kemahiran ini dalam pelbagai pembelajaran harian. Jadi, cabaran yang kedua pula adalah ketaksamaan pendidikan, di mana ketaksamaan pendidikan ini sering berlaku antara bandar dan luar bandar serta antara sekolah berpencapaian tinggi dan rendah masih menjadi cabaran. Adalah penting untuk memastikan akses yang sama kepada pendidikan berkualiti dan peluang yang sama untuk semua pelajar, tanpa mengira latar belakang, sosioekonomi dan geografi mereka. Dan cabaran yang ketiga pula adalah teknologi dan infrastruktur. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran memerlukan infrastruktur yang mencukupi, akses kepada peranti dan sambungan internet yang stabil. Walau bagaimanapun, masih terdapat cabaran dalam memastikan semua sekolah, terutamanya di kawasan terpencil, untuk mempunyai akses yang sama kepada teknologi dan semua digital. Dan cabaran yang keempat pula adalah kualiti guru. Kualiti guru memainkan peranan penting dalam meningkatkan pendidikan. Walau bagaimanapun, masih terdapat cabaran dalam meningkatkan kelayakan dan kompetisi guru serta memastikan kesinambungan pembangunan profesional mereka. Latihan dan sokongan guru yang berterusan dalam mengguna pakai pendekatan dan teknologi pembelajaran yang inventif adalah penting. Dan selain itu adalah pendekatan yang inovatif juga penting. Seterusnya, marilah kita lihat tentang anjakan utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan pengaruhnya terhadap sistem pendidikan. Terdapat 11 anjakan yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Antaranya termasuklah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Kedua, memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Ketiga, melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati
nilai. Keempat, transformasi keguruan sebagai profesi pilihan. Kelima, memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Keenam, mengupaya GPA, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Tujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Kelapan, transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan. Kesembilan, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Kesepuluh, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan terakhirnya ialah meningkatkan ketulusan accountability awak. Pengaruh dari anjakan utama ini terhadap sistem pendidikan Malaysia adalah transformasi pendidikan yang holistik, relevan dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan tuntutan dunia kerja. Sistem pendidikan berusaha untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan abad ke-21, memiliki pemahaman mendalam, mampu berfikir kritis, berinovasi dan bekerja secara kolaboratif. Selain itu, sistem pendidikan juga berusaha untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, teknologi berbaris, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang berbangga kepada semua siswa. Bagi anjakan yang pertama iaitu mendirikan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa, terdapat beberapa perkara yang telah disenaraikan dalam anjakan ini iaitu menanda aras keupayaan dalam kemahiran membaca, matematik dan sains dengan standard antarabangsa. Yang kedua, melancarkan kurikulum baru sekolah menengah KSSM dan semakan semula kurikulum sekolah rendah KSSR pada tahun 2017. Ketiga, merombak peperiksaan dan pentafsiran kebangsaan untuk meningkatkan tumpuan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi pada tahun 2016. Keempat, meningkatkan kualiti prasekolah dan meningkatkan enrolment kepada 100% menjelang tahun 2020. Kelima, melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun bermula pada umur 6 tahun ke atas, disokong dengan program pengekalan yang disasarkan dan latihan vokasional sebagai persediaan untuk pekerjaan. Yang keenam ialah meningkatkan pelaburan bagi sumber fizikal dan pengajaran kepada murid dengan keperluan. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan merupakan anjakan yang kedua. Anjakan ini telah memperkenalkan kurikulum bahasa Malaysia yang sama pada peringkat rendah dengan sokongan pemulihan intensif untuk murid yang memerlukan bagi menggantikan kelas peralihan. Anjakan ini telah memperluas program Linus supaya meliputi literasi bahasa Inggeris dan ia juga telah meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris guru dan memperluaskan peluang bagi pendedahan terhadap bahasa Inggeris. Bukan itu saja, anjakan ini juga dapat menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang tahun 2025. Tajuk seterusnya ialah melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai yang terdiri daripada 4 poin utama iaitu 1. Memperkukuhkan pendidikan sivik dengan menjadikan perkhidmatan komuniti sebagai prasyarat untuk menambahkan persekolahan menjelang tahun 2017. Dan yang kedua, memperkukuhkan pendidikan Islam dan moral dengan memberi lebih fokus ke atas teras nilai dan falsafah agama utama menjelang tahun 2017. Dan yang ketiga, memperkembangkan murid secara holistik dengan memperkukuhkan keperluan penyertaan murid dalam satu sukan, satu kelab dan satu badan beruniform. Dan yang terakhir iaitu yang keempat, mengukuhkan dan memperluaskan RIMUK bermula tahun 2016 untuk memudahkan cara interaksi antara jenis sekolah, kumpulan etnik dan sosial ekonomi. Seterusnya, mentransformasikan perguruan sebagai profesi pilihan. Yang pertama, mengetatkan syarat latihan guru bermula tahun 2013 supaya dalam kalangan graduan 30% teratas. Yang kedua, meningkatkan kualiti CPD bermula tahun 2013 dengan lebih tumpuan ke atas keperluan individu dan latihan berasaskan sekolah. Yang ketiga, memastikan guru memberi fokus ke atas fungsi utama teras pengajaran bermula tahun 2013 dengan mengurangkan beban pentadbiran. Yang keempat, melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan prestasi bermula tahun 2016. Dan yang kelima, meningkatkan laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar pengajaran dan pakar bidang khusus menjelang tahun 2016. Dan yang terakhir iaitu yang keenam, membudayakan kecemerlangan berasaskan kepimpinan rakan sekerja iaitu berdasarkan pimpinan rakan sekerja dan proses persijilan bermula tahun 2025. Tajuk seterusnya ialah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah, iaitu terdiri daripada 2 poin utama. Yang pertama ialah memperkenalkan kriteria pemilihan berasaskan kompetensi dan memperkukuhkan proses perancangan penggantian bagi pengetua ataupun guru besar bermula tahun 2013. Yang kedua ialah melaksanakan pakej kerjaya baru bagi pengetua dan guru besar bermula tahun 2013 dengan lebih sokongan, lebih fleksibiliti, pengoperasian bagi menambah baik sekolah, kurikulum dan co-kurikulum serta lebih accountability terhadap peningkatan keberhasilan murid. Perbincangan seterusnya adalah berkait dengan mengupaya JPM, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan.
di mana ia adalah bertujuan untuk mempercepatkan penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang sistematik dan dipimpin PPD di semua negeri menjelang 2014. Meningkatkan autonomi pengurusan berasaskan sekolah termasuk lebih fleksibiliti, pengoperasian ke atas pengagihan bajet dan pelaksanaan kurikulum. Dimulai dengan sekolah yang mencapai prestasi tinggi dan menunjukkan peningkatan prestasi yang besar. Dan seterusnya adalah dengan memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas menjelang 2015 dan akhirnya bermula dengan Sabah dan Sarawak. Seterusnya adalah memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Okey, jadi manfaat yang pertama adalah dengan meningkatkan akses internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui satu bestari net bagi semua 10,000 sekolah menjelang 2015. Dan yang kedua adalah dengan menambahkan kandungan atas talian untuk perkongsian amalan terbaik bermula dengan perpustakaan video guru terbaik menyampaikan pengajaran dalam mata pelajaran kritikal pada 2013. Dan yang ketiga adalah dengan memanfaatkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan berasaskan pendiri untuk meningkatkan kapasiti serta pembelajaran yang lebih khusus dan terperinci. Baiklah, cara mentransformasikan kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Jadi, insentif yang pertama adalah dengan mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak membuat keputusan terhadap bajet dan personel serta meningkatkan accountability bagi KPI mulai 2013. Dan insentif yang kedua pula adalah dengan memperkukuh kebolehupayaan pemimpin bagi 150 hingga 200 jawatan kepimpinan utama mulai 2013. Seterusnya, insentif yang ketiga adalah dengan memperkukuh fungsi utama dan merasionalisasikan struktur kementerian mulai 2016. Dan akhir sekali adalah sekurang-kurangnya 2,500 lagi personel ditempatkan daripada KPM dan JPM kepada PPD untuk menyokong sekolah menjelang 2014. Anjakan yang seterusnya ialah bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan ini bertujuan untuk melengkapi ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak mereka melalui sarana pelibatan ibu bapa dan akses atas talian kepada kemajuan anak di sekolah (SLPS). Yang kedua, mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti guru mulai 2016. Anjakan ini juga bertujuan untuk memberi 1,000 beasiswa daripada sektor swasta untuk murid berbakat daripada komuniti miskin untuk belajar di sekolah swasta dan antarabangsa. Seterusnya ialah memperluas model sekolah amanah kepada 500 buah menjelang 2025 dengan melibatkan kumpulan alumni dan NGO yang berpotensi sebagai penganjur. Untuk anjakan memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit, ia dapat mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan merasionalisasi program berimpak rendah pada setiap tahun selaras dengan anjakan keseluruhan kerajaan ke arah bajet berasaskan keberhasilan OBB. Bukan itu sahaja, anjakan ini dapat memanfaatkan peluang meningkatkan efisiensi dengan mengagihkan peruntukan kepada bidang paling kritikal seperti peningkatan kemahiran dan latihan guru. Bagi anjakan yang terakhir iaitu meningkatkan ketulusan untuk accountability awam secara langsung, anjakan ini telah menerbitkan laporan tahunan awam bagi kemajuan sasaran dan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan mulai tahun 2013. Anjakan ini telah melaksanakan semakan komprehensif pada tahun 2015, 2020 dan 2025 bagi memastikan pelan pembangunan pendidikan kekal relevan dengan memasukkan maklum balas daripada pihak berkepentingan dan mengambil kira perkembangan persekitaran. Implikasi PPPM kepada guru berjiwa pendidik. Yang pertama, perubahan peranan guru. Guru perlu mengambil peranan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses pembelajaran. Mereka bukan hanya menyampaikan maklumat tetapi juga perlu memberi tumpuan kepada keperluan dan kebolehan murid. Guru perlu memupuk pemikiran kritis dan kreatif murid serta memberi ruang untuk murid mengambil inisiatif dalam pembelajaran. Yang kedua, peningkatan kemahiran. Guru perlu meningkatkan kemahiran mereka dalam melaksanakan anjakan-anjakan PPPM. Mereka perlu mempelajari kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran abad ke-21 seperti penggunaan teknologi dalam pengajaran dan penggunaan strategi pembelajaran berpusatkan murid. Guru juga perlu memperkukuhkan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT dan kemahiran penggunaan teknologi. Seterusnya, implikasi yang ketiga iaitu pemantapan profesionalism. Guru perlu memantapkan profesionalism mereka melalui penyertaan dalam program latihan dan perkongsian pengalaman. Mereka perlu terus meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam pendidikan. Guru juga perlu beradaptasi dengan perubahan dalam sistem pendidikan dan berupaya untuk menghadapi cabaran yang akan muncul.
Dan yang keempat iaitu kolaborasi dengan komuniti. Guru perlu melibatkan ibu bapa, masyarakat dan pihak berkepentingan dalam pendidikan. Mereka perlu bekerjasama dengan komuniti untuk memperkukuhkan hubungan antara sekolah dan komuniti. Guru juga perlu berkomunikasi dengan ibu bapa dan memanfaatkan sokongan komuniti untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Implikasi yang kelima pula iaitu memupuk nilai kebangsaan. Guru perlu memupuk nilai-nilai kebangsaan dan identiti Malaysia dalam pendidikan. Mereka perlu memastikan bahawa murid memahami dan menghargai warisan budaya dan sejarah Malaysia. Guru juga perlu memainkan peranan penting dalam membina kesedaran dan penghayatan terhadap nilai kebangsaan. Dan yang keenam ialah peningkatan kualiti dan keberkesanan. Iaitu, guru perlu berusaha untuk meningkatkan kualiti dan keberkesanan sistem pendidikan secara menyeluruh. Mereka perlu mengambil inisiatif dalam menilai dan memperbaiki amalan, pengajaran dan pembelajaran. Guru juga perlu berkolaborasi dengan rakan sejawat untuk berkongsi pengalaman dan mencari kaedah yang terbaik untuk mencapai hasil yang lebih baik. Seterusnya adalah penekanan dalam anjakan pendidikan di Malaysia. Jadi, penekanan yang pertama adalah pendidikan yang berasaskan keterampilan abad ke-21. Penekanan diberikan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativitas, komunikasi dan kolaborasi. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan pelajar dengan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tuntutan dunia kerja dan kehidupan yang terus berubah. Dan penekanan yang kedua pula berkaitan dengan pembelajaran aktif dan kolaboratif, di mana penekanan diberikan pada peningkatan pembelajaran yang aktif, interaktif dan kolaboratif, di mana pelajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran melalui penerokaan, perbincangan dan projek kolaboratif. Seterusnya, guru berperanan sebagai fasilitator pembelajaran dan mendorong pelajar untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam agar pelajar yang lebih berkualiti dapat dihasilkan. Dan penekanan yang ketiga pula adalah berkaitan dengan pengembangan profesional guru, di mana penekanan diberikan pada mengembangkan profesional guru melalui latihan, pembinaan dan pengembangan kerjaya yang mampan. Guru diharapkan untuk terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menerima pendekatan baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan tidak dilupakan juga adalah dengan penekanan juga diberikan dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran, di mana penekanan yang diberikan pada penggunaan teknologi dalam pembelajaran tidak lain tidak bukan adalah untuk meningkatkan akses informasi. Selain itu adalah untuk mempermudahkan pembelajaran dan menyediakan pelajar dengan keterampilan digital yang diperlukan. Integrasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran perlu menjadi fokus yang penting dalam pembangunan pendidikan demi kemaslahatan negara kita pada masa akan datang dalam melahirkan para pelajar seterusnya insan yang cemerlang. Seterusnya, mari kita sama-sama lihat apa itu penegasan terhadap implikasi PPPM kepada guru berjiwa pendidik. Antara penegasan terhadap implikasi PPPM kepada guru berjiwa pendidik yang pertama adalah pendidikan inklusif, di mana Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia memberikan penekanan pada pendidikan inklusif yang melibatkan penerimaan dan pemenuhan kebutuhan semua pelajar, termasuk pelajar dengan keperluan khusus. Guru berjiwa pendidik memiliki peranan yang paling penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, memberikan sokongan yang diperlukan dan memudahkan penyertaan semua pelajar dalam pembelajaran. Penegasan yang kedua adalah penilaian formatif, di mana Pelan Pembangunan Pendidikan mendorong penggunaan penilaian formatif yang memberikan umpan balik berkelanjutan kepada pelajar. Guru berjiwa pendidik perlu memahami betapa pentingnya penilaian formatif untuk memahami kemajuan siswa, di mana dengan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka, guru untuk menggunakan pelbagai kaedah penilaian yang relevan dan memberikan maklumat yang lebih mampan dan baik. Dan akhir sekali adalah dengan perkembangan profesional, di mana Pelan Pembangunan Pendidikan mendorong guru untuk terus mengembangkan diri serta peningkatan kualiti profesional mereka. Guru juga perlu mengambil bahagian dalam pelatihan dan program pengembangan profesional yang relevan untuk memperbaharui pengetahuan dan keterampilan mereka. Dengan menerima pendekatan pembelajaran yang inovatif dan teknologi, guru dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka dan memenuhi tuntutan pendidikan abad yang ke-21 demi memastikan kemaslahatan dan kemajuan pendidikan negara kita.
Dalam keseluruhan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia memberikan arah dan pandangan bagi guru berjiwa pendidik dalam menghadapi tuntutan pendidikan abad ke-21. Ini melibatkan pengembangan profesional, penggunaan teknologi, pendekatan pembelajaran yang inovatif, pendidikan inklusif, dan penilaian formatif. Dalam hal ini, guru berjiwa pendidik memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan visi dan tujuan pendidikan nasional. Langkah dalam rangka pendidikan Malaysia abad ke-21. Merangka pendidikan Malaysia untuk abad ke-21 melibatkan beberapa langkah yang penting untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan dalam rangka pendidikan Malaysia abad ke-21. Yang pertama ialah menyusun visi dan tujuan jangka panjang. Langkah pertama adalah penyusunan visi dan tujuan jangka panjang yang jelas untuk pendidikan Malaysia pada abad ke-21. Visi ini harus meliputi aspirasi dan harapan negara dalam menghasilkan generasi yang sedia menghadapi cabaran pada masa hadapan. Dan yang kedua ialah mempertimbangkan kurikulum yang relevan. Kurikulum harus diperbaharui untuk mencerminkan keperluan dan tuntutan pada abad ke-21, termasuk mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 seperti pemikiran kreatif, kolaborasi, komunikasi, keterampilan digital dan penyelesaian masalah ke dalam kurikulum. Kurikulum juga harus meliputi isu-isu global, kesinambungan dan kepelbagaian budaya. Dan yang terakhir iaitu yang ketiga, mendorong pembelajaran aktif dan kolaboratif. Yakni, pendekatan pembelajaran aktif dan kolaboratif harus dipromosikan. Pelajar perlu terlibat secara aktif dalam eksplorasi, pemecahan masalah, projek kolaboratif dan perbincangan. Guru perlu menjadi fasilitator pembelajaran yang bermotivasi dan mendorong pelajar untuk mengembangkan pemahaman dengan lebih mendalam. Maka tamatlah perbincangan kami pada kali ini. Saya Siti Haja binti Hashim dan rakan seperjuangan saya Muizzuddin dan Vivian. Kami tamatkan perbincangan ini dengan dua rangkap pantun, iaitu dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugasan kami, di lain masa bersua lagi. Melarik halus papan di Jawa, tersegang kukuh di gerbang batu. Adat berjumpa terpisah jua, moga bertemu di lain waktu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.